Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar sekalian. Apa khabar kamu hari ni? Sihat? Sihat. Sihat. Okey, ni dah sarapan belum semua ni? Tak apa, kamu boleh open mic semua. Nak chat pun boleh di bahagian Google Meet ni. Kamu semua dah bersedia nak belajar hari ni? Boleh kita mulakan? Boleh? Okey, Milena kata boleh. Alright. So, hari ni kita akan masuk topik yang baru. Okey, Amir Aizat, terima kasih kerana respon. Alright, so okay. Kita akan masuk topik yang baru. Okay. Sebelum tu, okay, kita ada... Sebentar, siapa yang mesej? Assalamualaikum cikgu, ada kelas? Assalam. Ada. Siapa ni? Adam Iman kot. Okay, tak apa. Okay, sebelum ni kamu nampak kan saya punya slide? Nampak. Okay. First, kata-kata kita pada hari ini ialah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Kerana dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia. Okay, berdasarkan daripada kata-kata motivasi ni, saya nak seorang beritahu saya, apa yang kamu faham terhadap kata-kata ini? Saya nak Filzah boleh? Filzah cuba. Salam tak apa. Berikan pendapat kamu. Boleh? Filzah Najihah ada dalam ni? Ya. Boleh berikan pendapat. Apa yang kamu faham? Filzah? Dengan pendidikan kita dapat Ya Filzah, tak berapa jelas Filzah. dengan pendidikan kita boleh mengubah segala. Dengan pendidikan okey, tak apa. Yang lain ada yang nak mencuba? Ada tak? Emiliana ke? Saya Boleh berikan pendapat kamu berdasarkan kata-kata ini. Boleh tak? Ke cikgu tengah sangkut-sangkut tak tahulah nak cakap macam mana. Tak tahu cakap macam mana. Okey, tak apa. Berdasarkan kata-kata ni, okey. Okey, apa ini pendapat cikgu lah. Okey, pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia. Okey. Pendidikan ni kita gantikan dengan ilmu. Okey. Ilmu ni adalah senjata yang paling mematikan. Bermaksud dengan ilmu kita boleh melakukan apa-apa saja. Contohlah kalau kita nak makan, kita perlukan ilmu, betul tak? Betul tak semua? Betul kan? Okay, kalau kita nak bertukang, kita perlukan ilmu juga. Kalau kita nak mentadbir dunia, mentadbir kerajaan, mentadbirkan negara pun kita perlukan ilmu. Jadi dengan ilmu amat pentinglah dalam diri kita. Okey, tanpa ilmu kita semua susahlah untuk berjaya dan susahlah untuk kita melakukan sesuatu perkara. Okey? Okey, kita akan teruskan pada topik yang baru pada hari ini, iaitu masih lagi dalam bab 4 kod arahan. Subtopiknya adalah 4.2.5 membina pautan teks dan imej dalam atur cara HTML. Dan yang kedua, okey, kita ada dua subtopik pada hari ini. Yang kedua 4.2.6 menulis atur cara untuk memasukkan imej dalam atur cara HTML. Okey, sebelum tu selamat datang Adam Iman baru masuk Apa khabar kamu Adam? Sihat?
Adam? Ada tak tu? Hello? Cikgu sangkut ke? Macam tak ada respon dia kamu hari ni, kenapa Semua senyap je, kenapa? Okey. Tak sangkut kan? Tak. Okey. Ada pun soalan Adam. Okey. Boleh semua Boleh cikgu. Okey, kita akan lihat pada subtopik 4.2.5 dahulu. Okey. Jom kita tengok. Iaitu pautan teks dan imej dalam HTML. Okey, pengenalan dia adalah pengenalan imej dan HTML iaitu menjadikan satu laman sesawang berinteraktif dan dinamik. Okey, dengan adanya imej dan teks, dia akan memastikan laman sesawang kita ni nampak lebih menarik lah. Okey, dengan dari segi grafik dia, dari segi penggunaan warna dia. Okey. Seterusnya, pautan teks digunakan untuk memudahkan kefahaman isi kandungan laman destinasi. Okey, dengan ada pautan teks ni, dia memudahkanlah, dia lebih kurang sama dengan kita belajar pada sebelum ni, iaitu menu. Okey, kita topik yang minggu lepas kita belajar menghasilkan banner, menu dan frame kan, betul tak? Ingat lagi tak? Ingat kan? Okey, kita baru je belajar tu kan, dah 2 minggu kita belajar benda yang sama kan? Okey. Seterusnya, pautan imej digunakan untuk memberikan gambaran isi kandungan laman destinasi. Okey. Seterusnya, digunakan sebagai alat navigasi di dalam laman sesawang yang sama ataupun antara beberapa laman sesawang dalam tapak sesawang yang sama. Okey, untuk pautan ni dia lebih kurang macam penggunaan untuk menu lah. Dia untuk navigasi daripada satu tempat ke tempat yang lain lah. Okey. Seterusnya, okey, untuk menggunakan pautan, dia menggunakan tag HTML A lah. Okey, A dan /A. Dia mesti ada pemula dengan penutup dia lah, pasangan dia, okey. Seterusnya, okey. Sekarang saya nak tunjukkan contoh macam mana kita nak buat pautan teks. First kali, macam biasa, kita perlukan notepad. Okay, notepad ni paling mudah lah sebab semua laptop mesti ada notepad. Dan yang kedua, kita mesti menghasilkan kod HTML yang biasa juga. First kita nak buat mesti adalah declare HTML document lah. Okay, HTML. Kemudian kita akan letakkan head. Okay, iaitu bahagian pertama, iaitu head. Dan kedua, kita letak title. Title ni kita nak pastikan di laman sesawang ada di bahagian atas nanti terdapat title kita lah. Okay, kita nak letak apa? Kita letak membina pautan teks. Okay. Dan jangan lupa kita perlukan dia punya pasangan dan juga pasangan untuk head /head. Okey. Dan seterusnya kita perlu masukkan apa? Selepas kita letak bahagian pertama head dan bahagian kedua kita letak apa? Body. Bagus. Okey. Kita masukkan bahagian kedua iaitu body. Okey, dalam body ni lah baru kita akan letak satu coding tambahan lah iaitu pautan. Okey, pautan ke laman sesawang. Okey, contoh saya letak pautan di dalam body ni href ni untuk hyperlink reference ya. Sama dengan kemudian di bahagian ini kita nak letak apa? Okey, contohlah saya sekarang tengah dengar lagu kan contohnya kan. Okey, kita letak satu laman web. Okey, contoh kita ambil daripada YouTube lah contohnya. Okey, dan jangan lupa dia punya penutup kata
pembuka dan penutup kata ni penting Dan kita letak di bahagian ni. Okey, selepas kita letak A, href dan ada tanda anak panah ni kan. Kau nampak tak anak panah ni? Nampak tak? Okey. Dan lepas anak panah ni, kita boleh melabelkan dia. Contoh saya nak letak kat sini tajuk bagi link tersebut adalah lagu, contoh lagu Mansau. Okey. Kemudian jangan lupa dia punya pasangan /a. Okey, selepas habis kita masukkan coding untuk pautan, kita tutup dia dengan pasangan bagi body lah /body. Seterusnya pasangan bagi HTML /html. Okey. Kemudian macam biasa kita nak save as. Lepas tu kita pilih lah kita punya folder contohnya kan. Okey, saya ada letak folder HTML. Kat sini saya nak letak nama file dia adalah pautan text.html. Okey. Kemudian kita save. Okey, dah lepas kita save tu kan, kita buka balik pada folder yang kita save tadi. Okey, nampak ada pautan teks kan? Kita buka dia. Okey, sekarang ni kamu nampak tak ada satu ni dah dikira link lah. Dan kamu dah declare nama, kamu dah labelkan link ini adalah lagu Mansau. Contoh, bila kamu klik, okey, dia akan terus direct kepada link YouTube yang telah kamu copy tadi. Nampak? Boleh faham tak setakat ni? Faham. Faham Yang lain-lain macam mana? Boleh tak? Ni Nur Adriana, Arisha. Okey, Najiha okey. Ni Adam Iman. Okey tak ni? Okey. Okey. Okey, ini adalah contoh dia lah. Okey, kita boleh. Okey, ini untuk yang langkah pertama, macam mana kita nak membina pautan teks. Okey. Okey, contoh kita tutup dulu. Kita tutup balik. Okey, kita tengok pada langkah yang ketiga ni. Okey. Macam mana pula kita nak membina pautan image? Macam ni dia lebih kurang sama je macam mana kita nak mula membina macam pautan teks. First kali macam biasalah buka notepad, lepas tu kita buat title dia. Okey, contoh kita buat title. Sekarang ni saya buka notepad barulah. Okey, kita buka notepad baru. Okey, new notepad. Hilang. Okey, sekarang ada new notepad kan? Okey, contoh yang kat sini coding dia lebih kurang sama. Sama je, kita boleh copy je balik. Okey. Buka pada notepad kita. Cuma bezanya kat sini saya nak declarekan untuk membuat pautan image. Jadi kita tukarlah kat sini membina pautan image. Kemudian kat sini masih lagi benda yang sama. Okey, kamu lihat pada slide. Okey, dalam text body typekan tag pautan. Okey, mula kita masukkan link. Okey, link kita telah masukkan kan. Kemudian kita nak paparkan ada gambar dalam tersebut, dalam link tersebut lah. Okey, macam mana kita nak buat? First, pastikan kamu ada gambar di dalam folder yang sama. Okey, dalam folder yang sama saya menggunakan gambar yang nama filenya adalah contoh. Kemudian kamu kena pastikan pergi ke properties, tengok kepada type of file, apa jenis file yang dia gunakan. Okey, dia gunakan .gif. Okey, kalau kamu gunakan file .jpeg, jpeg ataupun png, kamu kena ikut kat sinilah type of file. Okey. Sekarang ni saya menggunakan nama file dia adalah contoh dan type file dia adalah GIF. Okey, sekarang ni saya buka balik saya punya coding untuk membina pautan image. Okey, saya menggunakan link yang sama, iaitu yang ni adalah lagu Mansau kan.
Cuma label dia ni, yang ni pasangan dia kita letak bawah. Yang label ni saya buang. Okay, saya buang label dia. Tapi di bahagian ni jangan buang lah, nak panah ni jangan buang. Okay, kita enter. Kita letakkan pula coding untuk image. Semua pernah buat kan image SRC, betul tak? Betul. Okay, apa maksud image SRC tu? Image source tak? Ya. Saya nak cakap. Okay, betul. Image source. Betul. Okay, sekarang ni tadi kita letak label dia adalah lagu Mansau. Sekarang ni kita tukar di bahagian label lah. Ni bahagian label sini tadi kan. Kita letak coding image source. Okay, kita letak SRC sama dengan, lepas tu kita buka pembuka kata. Okay, image source ni kita kena letak nama file dan file type je lah. Okay, nama file adalah contoh. Okay, kita letak contoh.gif sebab dia punya type dia adalah GIF lah. Kemudian kita tutupkan dia. Okay, tutupkan dia. Lepas tu kita save as. Kita letak pula pautan image.html. Okay, dan kita save lah di dalam folder yang sama. Okay, sekarang ni kita dah terdapat ada 3 file dalam ni kan. Okay, untuk file yang pautan teks ni untuk yang tadi lah. So kamu boleh abaikan yang pautan teks ni dulu. Okay, sekarang ni di dalam folder yang sama kita dapat kod HTML kita dan juga gambar yang kita linkkan tadi. Apabila kita buka pada kod HTML pautan image, okay, dia telah memaparkan satu gambar, betul tak? Yang gambar ni kamu boleh buat kan untuk linkkan gambar, betul tak? Masa tu saya minta kamu linkkan gambar sendiri. Betul. Kan? Okay, sekarang ni pada gambar yang kamu pernah buat dulu, kamu tak boleh klik kan? Sekarang ni kat sini gambar ni kamu boleh klik. Apabila kamu klik saja, dia akan menavigasikan kepada link yang telah kamu copy and paste tadi. Ni link yang saya letak untuk lagu Mansau tadi lah. Nampak di sini. Okay, contohlah kalau kat sini kita buat, okay, ada gambar boleh klik kan. Contoh, okay, saya tutup dulu. Kat sini, okay, saya nak edit. Di bahagian body ni, kan kita dah belajar nak letak header, paragraph, betul tak? Sekarang ni kita akan letak header lah. Contoh kita nak mencantikkan dia, header. Selamat datang ke laman web saya. Okay, ni contoh dia lah. Dan jangan lupa pasangan bagi header. Kemudian di bahagian bawah ni saya nak letak paragraph. Okay, paragraph. Saya letak apa ni? Ini adalah laman web pertama saya. Okay, sekarang ni kita letakkan dia punya ni lah, pasangan bagi paragraph lah. Kemudian kita save. Okay, kita save. Kita buka balik pautan image. Okay. Okay, nampak? Nampak tak semua? Sekarang ni adalah penambahan bagi kita punya laman sesawang. Dan masih benda yang sama, kita boleh klik juga kita punya gambar tadi. Setakat ni boleh ke semua atau saya terlampau laju? Boleh. Boleh Okey. Okey. Boleh kita teruskan pada langkah yang seterusnya. Boleh? Okey, seterusnya untuk langkah 2 tadi. Okey, langkah 2 dah. Langkah ketiga iaitu membina. Okey, pun sudah. Sekarang ni kita akan masuk kepada
4.2.6. Yang ni kita akan belajar bagaimana kita nak memasukkan image dalam HTML. Okey, langkah yang pertama. Okey, pengenalan dululah. Okey, apakah image dalam HTML? Okey. Image boleh dimasukkan ke dalam laman sesawang dengan menggunakan kod arahan HTML. Seterusnya, terdapat 3 jenis format HTML yang biasa digunakan. Agak-agak kamu, apa format HTML yang selalu kita gunakan? Sebab kamu dah pernah buat sebelum ni. Apakah dia? Image source. Okey, lagi yang lain ada nak bagi pendapat? Ni Arisha GIF. Ya Amirul. GIF. GIF, okey. Lain ada lagi? Seorang lagi. Ni Adriana boleh? Adriana Kristina. JPEG. JPEG. Alright. Okay. Untuk 3 format HTML yang biasa kita gunakan adalah, betul kata yang Amirul, iaitu GIF, JPEG, okay, kata ada Iman pun betul, dan juga PNG. Okay, ini adalah 3 image yang biasa digunakan. Okay, untuk format HTML dalam image terdapat banyak. Okay, ya, ada juga guna bitmap, ada guna untuk dan lain-lain lagi. Okay, ini adalah yang biasa digunakan, GIF, JPEG dan PNG lah. Okay, ini kita tengok balik. Apa maksud JPEG ni? JPEG ialah Joint Photographic Expert Group lah. Dan seterusnya GIF iaitu grafik, ni bitmap, ni TIFF lah. Okay, kat sini kamu boleh refer dalam buku teks kamu bab 2. Okay. Okay, dekat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak menghasilkan image dan menetapkan dia punya ketinggian dan kelebaran dia. Okay, pada sebelum ni saya telah ajar kamu untuk buat file image, tetapi kamu semua gambar semua besar-besar kan, ada yang besar, ada yang kecil, betul tak? Jadi macam tak sedap mata memandang, kan? Pelajar sekalian, masih ada dalam ni? Ada. Okey. Sekarang ni kita akan belajar lebih mendalam sedikit untuk adjust dia punya ketinggian, untuk adjust dia punya kelebaran. Okey. Okey, kat sini dalam atur cara HTML, image digunakan dengan menggunakan tag image lah, IMG. Okey, contohnya adalah IMG SRC, iaitu image sources lah yang kita pernah buat. Lagi satu penambahan kat sini iaitu attribute ALT. ALT ni adalah alternate. Okey, attribute alternate digunakan untuk memaparkan teks sekiranya image tidak dapat dipaparkan oleh sebab-sebab tertentu. Okey, contohnya kita dah buat satu image, okey, nama image.gif kan. Tetapi untuk nama file bagi image tersebut adalah nama saja, nama.gif. Tapi kita dah letak alternate di sini. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Okey, attribute. Ada penambahan juga attribute style, width and height digunakan untuk mentarif size bagi image lah. Okey, sekarang ni kita buka pada kita punya ni coding kita kan. Okey, contohlah saya nak ambil, dia menggunakan coding yang sama je. Okey, cuma tambahan kat sini saya buang yang ni. Okey, IMG SRC contoh.gif kan. Sekarang ni saya tambah alternate, nama dia ALT sama dengan gambar contoh. Okey, gambar contoh. Kemudian saya nak tetapkan dia punya ketinggian dia. Kita gunakan style sama dengan width
Contoh kalau kita letak kat sini 300 pixel 100 pixel. Ketinggian dia height 130 pixel. Okey, lepas tu kita tutupkan dia. Okey. Sekarang ni kat sini saya rasa saya pernah ajar kamu kan untuk adjust dia punya ketinggian dan kelebaran dia kan, betul tak? Lepas tu ada saya ajar guna persen dengan persen, betul tak? Tak silap saya ada kan? Cikgu dapat win ke tak ada pembuka kata? Ya, Fiza? Style tak ada pembuka kata. Style tak ada pembuka kata. Oh, sini. Okey. Betul. Terima kasih Fiza. Mantap lah. Okey, kat sini. Okey, kalau saya besarkan, ini adalah dia punya contoh coding lah. Okey, title dia pautan image kan. Sekarang ni kita nak tukarkan dia. Kita nak letak contoh lah, ini contoh. Membina sama juga dalam topik pautan image juga, kita apa. Okey, ini kita letak imgsrc contoh.gif ni adalah kita punya nama file. Ni adalah file type dia. Alternate ni adalah nama yang akan dipaparkan. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan perbezaan kenapa kita nak letak alt ni, alternate ni. Okey, yang style ni adalah untuk kita adjust dia punya ketinggian dan juga dia punya kelebaran lah. Okey, sekarang saya save. Kita buka balik pada file yang sama. Okey, pautan image tadi kan. Okey, sekarang ni kita buka. Okey, ini adalah dia punya ketinggian dia lah. Contoh kalau saya letak ketinggian dia dengan seubah ketinggian kita letak 400 contohnya. 400. Dia punya kelebaran dia kita letak 1600. Save, jangan lupa save. Kita tengok dia punya perbezaan. Okey, ni kita refresh. Nampak kan kat sini kan? Itu function untuk kita ubah dia punya style ni lah. Okey, dia jadi berubah kan? Okey, sekarang ni saya nak tetapkan balik tadi. Ni apa tadi? 300 kan? Contoh 300, yang ni 230 tak silap. Okey, kita savekan balik. Kita refresh. Okey, dia balik pada bentuk asal. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk apa function alt ni. Okey, sekarang ni contohlah saya letak gambar ni, image source ni, saya namakan dengan nama yang lain, example. Okey, example lah kan. Okey, kita save. Kita buka balik kita punya coding, refresh. Nampak tak? Ada satu teks di sini. Nampak tak semua? Nampak. Okey. Ini yang dimasukkan alternatif. Okey, kalau kita letak kat alternatif ni, kita tukar nama dia ayam goreng, dia keluarlah ayam goreng kat sini. Kalau kita letak kat sini mak jemah, keluarlah mak jemah kat sini. Macam tu. Ini selalunya kalau untuk pembangun laman web, dia meletakkan alternatif ni sebagai untuk mengenal pasti. Kemungkinan kita ni manusia kan, kadang-kadang kita cuai. So bila kita cuai, kita terlupa gambar apa yang kita letak dekat bahagian ni gambar apa Lepas tu kita letak alternatif dia. Apabila terdapat kecuaian dalam pembangunan coding yang kita hasilkan, contoh kat sini kan, kita ibarat kita cuai lah, kita letak nama dia example, padahal nama untuk file tersebut adalah contoh. Dia letak example kat sini, dengan dia melihat ada alternatif gambar contoh. Oh, maksudnya dia tersalah, terdapat ralat lah di dalam coding yang dia hasilkan lah. Itu function untuk alternatif. Okey, boleh tak semua setakat ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Mantap. Seterusnya, okey, untuk menghasilkan
kita punya coding untuk adjust dia punya ketinggian dan kelebaran dia, dia terdapat pelbagai cara, pelbagai method yang boleh kita gunakan. Okey, kat sini kamu boleh lihat ada dua cara lah. Cara yang pertama saya telah gunakan iaitu width dengan height. Style sama dengan width dengan height lah. Kalau untuk cara yang kedua, sama juga kamu boleh gunakan, dia akan keluarkan output yang sama, cuma coding yang berbeza. Okey, kat sini dia tak menggunakan style, dia menggunakan terus attribute width sama dengan 128, height sama dengan 128. Ini adalah contoh dia lah. Okey, kamu boleh gunakan salah satu lah. Okey. Seterusnya ini adalah contoh kod. Okey, saya dah tunjukkan tadi kan. Right. Sekarang ni kita beralih kepada aktiviti. Okey. Sekarang ni saya nak kamu undi. Kamu nak aktiviti yang mana? Yang satu atau yang dua? Cepat undi di ruangan chat. Okay, Amrazan nak satu, Emiliana nak satu. Okay, yang lain ada? Dua nak dua. Ada Iman nak dua, okay. Tapi majoriti semua nak nombor satu. Okay. Maaflah ada Iman sebab majoriti kita ikut majoriti. Okay. Okay, kita akan buka pada aktiviti 1. Okay, kita akan tengok pada live worksheet kita. Okay, jom kita main. Bukan main lah, kita padankan. Okay, kat sini ada satu soalan. Okay, arahan dia adalah padankan kod HTML di sebelah kiri dengan kotak yang bersesuaian. Okay, untuk gambar di atas ni, apakah coding dia? Siapa boleh jawab? Banner. Banner. Okay, di bahagian mana banner? Hijau tu. Hijau yang ni. Okay. Tak apa. Tak apa, kita belajar sesama. Kalau salah tak apa, nanti kita akan tunjukkan dia punya jawapan yang betul. So, kita ambil yang ni Ini adalah banner. Seterusnya, untuk perkataan selamat datang. Yang ni. Di mana satu coding untuk selamat datang? H1 warna pink. S1 warna pink. Okay, yang ni Okay, yang ni selamat datang. Okay, seterusnya pilih menu yang dikehendaki. Di mana satu dia punya coding? H3. H3. Alright. Mana H3? Yang ni ke? Kuning. Kuning atas ni. Kuning atas ni. Okay, yang ni Okay, seterusnya kita dah belajar kan mengenai untuk buat list down, unordered list. Ini adalah list kat sini adalah list untuk pautan menu. Okay, mana satu coding untuk kita hasilkan menu? Menu bagi muka hadapan. Mana kalian? Yang Kot. Yang bawah tak. Tu. Atas. Yang ni? Atas. Atas lagi? Atas lagi? Atas. Atas lagi. Atas lagi? Yang tu. Yang ni? Okey, yang ni kita letak pada muka hadapan lah. Okey, seterusnya latihan kan? Latihan yang mana Yang atas ni ke? Bawah. Yang bawah. Ni, okey. Yang ni. Untuk bahan rujukan. Okey, kat sini ada bahan rujukan. Coding yang mana? Bawah sekali. Okey, yang ni. Bawah sekali. Okey, yang ni tak payah. Ini adalah BR. BR ni function dia adalah untuk jarak sebenarnya. BR ni. Yang ni saya tak ajar lagi sebab dalam silibus kamu belum masuk lagi untuk BR ni. Okay, seterusnya kat sini ada
satu macam banner lah, macam banner atau image untuk biodata. Saya nak Adam Iman pula jawab. Di manakah coding untuk biodata ni? Adam? Aku cikgu. Di mana coding untuk biodata ni? Tak tahu lah cikgu. Takkan tak tahu? Itu kan Tadi terlepas anak buah tu nak susu. anak buah nak susu Apa yang lain? Ni Filzah Najihah. Bawah BR tu. Bawah BR. Bawah BR. Bawah BR ni yang ni. Okey. Ikut lah. Bawah BR untuk biodata. Okey. Yang sejarah saya nak Adriana jawab. Mana satu coding dia? Atas sekali. Atas sekali. Okey, atas sekali. Jadi kita akan tengok. Okey, bagi rujukan saya nak Arisha pula jawab. Mana satu coding dia? Yang warna pink. Warna pink. Ada dua kat sini. Ni dengan ni. Yang atas warna biru tu yang pautan image. Atas bagi okey, yang ni lah. Okey. Jom kita tengok jawapan dia betul ke tidak. Okay, check my answer. Okay, kat sini kebanyakan kamu jawab betul. Tapi ada satu salah lah. Iaitu kamu sorry. Sebenarnya betul lah, yang ni saya terlepas pandang untuk pautan image dan teks. Okay, ada satu coding di atas ni. Saya pun tak perasan dah. Okay. Jadi saya harap kamu semua faham terhadap coding-coding ni, di mana untuk menghasilkan banner kita menggunakan coding yang bawah ni. Okey, banner IMG SRC ni adalah kita declare dia punya gambar lah. Okey, untuk selamat datang ni adalah dia punya coding H1 ni. Yang seterusnya, kalau kita nampak ayat dia macam bold sikit tapi dia kecil, dia gunakan header juga heading, cuma size dia yang berbeza lah. Dia guna size yang nombor 3. Yang untuk ini kita telah belajar pada minggu lepas, iaitu menghasilkan menu kan. Okay, kita menghasilkan menu masa minggu lepas. Okay, yang seterusnya ini adalah button ni. Yang button ni adalah pautan image. Okey, kita baru belajar tadi yang pautan image. Kita letak href ni, okey, href, lepas tu kita letak image src. Ini adalah pautan image lah. Okey. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So far pada hari ini saya nak bagi kamu faham dulu terhadap tajuk yang baru ni, 4.2.5 dengan 4.2.6 untuk menghasilkan pautan image lah. Okey, setakat ni saya nak seorang tolong rumuskan, boleh tak? Boleh tak seorang tolong rumuskan? Hari ni kita belajar macam mana nak membina pautan teks dan image dalam HTML dan menulis satu cara masukkan image dalam image. Okey, mantap Adriana. Okey, itu yang saya nak dengar sebenarnya. Okey, so saya tambahkan lagi sikit. Hari ni okey, betul Adriana kata kita belajar untuk pautan image dan teks. Okey, lepas tu kita ada belajar juga macam mana nak menghasilkan image dengan lebih mendalam, iaitu kita meletakkan alternatif dan juga kita declarekan dia punya attribute untuk style. Okey. Kemudian apa lagi Dan kita juga telah belajar terdapat 3 jenis
HTML, format HTML yang selalu digunakan iaitu GIF, JPEG dan juga PNG lah. Okey. So, di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So, terima kasih kerana sudi menyertai kelas saya dan semoga kamu kekal cemerlang dan stay safe lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua.